Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Kitab Penawar bagi Hati, muka surat 31. Muka surat 31, baris yang kelima daripada atas. Muka 31, baris kelima daripada atas. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin. Yang kelima daripada 6 tempat ijma' ulama mengharuskan mengumpat. Yang kelima daripada 6 tempat yang ijma' ulama mengharuskan mengumpat. Yang mana hukum mengumpat asalnya haram ijma' ulama. Hukum mengumpat asalnya haram ijma' ulama. Yang khilaf sama ada haram tu dosa besar ataupun haram tu dosa kecil. Jumhur, kebanyakan ulama menyatakan bahawa mengumpat tu dosa besar. Atas pandangan mengumpat tu dosa kecil sekalipun sukar untuk diampuni juga, melainkan dimaafkan oleh orang yang diumpat. Walaupun atas pandangan mengumpat tu dosa kecil sekalipun dosanya tidak akan diampuni walaupun dengan haji mabrur, melainkan selepas dimaafkan oleh orang yang diumpat. Jadi hukum asal mengumpat haram ijma' ulama. 6 tempat ni syarak membenarkan ni pun ijma' ulama. Ni kena ambil faham molek lah sini ni. Hukum asal haram, fahamlah kitanya. Mengumpat tu haram. Kemudian adakah mengumpat ni haram mutlak, tidak ada istisna dia, tidak ada pengecualian dia? Kena faham pula situ. Macam dahululah, berdusta haram ijma' ulama. Berdusta haram ijma' ulama. Tapi ada berdusta yang dibenarkan pada syarak, sehingga kan ada berdusta yang diwajibkan pada syarak. Bicara dusta terdahulu. Berdusta haram ijma' ulama. Tapi ada istisna dia, ada pengecualian dia. Ada berdusta yang diwajibkan pada syarak,
ada berdusta yang disunatkan pada syarak. Yang dipanggil bohong sunat. Sebut kata bohong sunat, Piramli dia kata. Karuk tak ada tu. Itu Piramli. Kena-kena pandai Piramli lagi daripada dia. Maknanya, ada ke bohong sunat? Bohong wajib pun ada kan? Adalah kitab. Mana orang bagi hati ni lah. Kitab jawi je. Belajar lah. Belajar tahu lah. Kalau tak belajar, jahil. Gitu je lah. Tahu dengan jahil ni, mana hak sukanya? Ada suka tahu, ada suka jahil. Hak suka tahu dia belajar, hak suka jahil dia tak belajar. Gitu je lah. Jadi mengumpat 6 tempat ni ijma' ulama' syarak membenarkan, syarak mengharuskan. Harus di sini ada mulimtina, maksudnya syarak tidak menegah. Harus di sini ada ketika wajib mengumpat, ada ketika sunat mengumpat, ada ketika harus syarak mengumpat. Sebab hukum syarak ada 5 kan? Wajib, sunat, harus, haram, makruh. Hukum taklifiyah dia panggil. Hukum syarak ada 5. Diharuskan pada syarak yang kita ni sebut ni makna syarak membenarkan, syarak tidak menegah. Hukum dia harus pada syarak. Ada. Terkadang wajib, terkadang sunat, terkadang harus pada syarak. Yang kelima, bahawa ada seseorang yang masyhur ia dengan nama yang ada padanya pada seseorang kecelaan. Ada nama huduh sikit. Mana contohnya? Seperti Al-A'rash, artinya yang capek. Tahu yang capek? Capek ni apa? Kecok tau. Tahu? Capek tu bukan kecok. 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 Kesebut kan ni? Kecok. Kecok. Kecok gitu tau. Capek ni kecok lah. Tempang. Tempang. Tapi capek ni bahasa buku. Ada capek. Macam mana? Capek tangan, bukan tempang. Tangan. Mana? Tangan ke kaki? Dia memang A'rash ni tempang. Memang A'rash tempang. A'rash tempang. Dia macam-macam nama. A'mash, mata kelab, mata kabur. Ahwal, mata juling. Aftas, hidung kepek. Disebut hidung dempek. Ada hidung dempek. Hidung kepek. Itu hidung kepek tu. Hal tu dia panggil aftas. Aftas, aftasul anfi. Hidung dempek dia panggil. Hidung kepek. Jadi A'rash ni tempang. Jadi seseorang ni dak sebut kecelaan, kekurangan ni orang dak kenal. Gitu. Agama ni tidak sempit. Ada agama tidak sempit. Tetapi nama yang ada pada kecelaan ni untuk dikenali. Untuk dikenali. Dia panggil takrif dipanggil. Untuk mengenali. Bukan untuk apa ni? Gelo. Kan budak-budak panggil apa? Gelo tau. Gelo. Kan kadang-kadang budak-budak ni dia berakhir
Gelo antara seorang-seorang. Tak, gelo. Itu kena ajar kat anak-anak kita tu. Jangan. Haram tu. Dia kena gelo. Kan, yelah, antara kawan-kawan ni ada kekurangan daripada satu-satu perkara. Dia pun gelo. Gelo apa yang masuk budak-budak? Yelah nganjing. Bukan nganjing, gelo ni. Nganjing ni ejek. Nganjing ni ejek. Gelo ni sebut kekurangan yang ada pada kawan lah. Tahu ke mana? Gelo contohnya mana? Budak-budak. Dia gelo. Tak ingat zaman budak-budak. Biasa gelo kawan-kawan tu, biasa apa perkataan yang biasa digunakan masa gelo? Hok kena gelo ni menangi. Ada ni. Hok kena gelo ni menangi. Balik beritahu ke mak ayah dia mana? Jangan. Gelo ni menangi budak tu, dia balik beritahu mak ayah dia. Terasa hatinya kawan digelo ke dia. Kalau gelo seorang tak apa, dia pakai gelo ramai-ramai. Ejek lah ejek tau. Gelo ejek ramai-ramai. Nangi kawan tu balik ke rumah, dia pakai gelo, pakai ejek. Kalau orang miskin, dia gelo kan? Kalau orang miskin ni, kalau budak tu anak orang miskin, dia gelo kan? Dia ejek kan? Kalau budak tu ayah tak ada, contohnya ayah tak ada, ayah mati ke, ayah tinggal keluarga ke, tak kira lah, ayah tak ada. Dia gelau kan? Tak ingat? Dah kalau anak miskin, orang gelau kan? Dan anak orang miskin kan, kadang-kadang pakaian dia pakaian lama, kadang-kadang kasut dia kasut buruk, berlubang dah. Budak-budak tak berdosa, tapi mak ayah kena didik. Mak ayah kena didik. Faham tak ni? Budak tak berdosa, tapi bapa wajib kena didik hukum agama. Alah, budak dia bukan ada hukum. Budak tak ada hukum. Kita ibu bapa ada hukum. Macam budak lah, semayang, dia tak balik lagi, tak ada hukum. Yang ada hukumnya kita wajib suruh dia semayang, wajib ajar dia semayang. Budak mana ada hukum, dia belum balik. Sama juga hak ni hak kata-kata ni, hak kata-kata mengejek apa semua ni. Budak tak ada hukum. Mak ayah wajib kena didik, wajib kena ajar. Kena beritahu mana yang boleh, mana yang tak boleh. Ini cuma pada seseorang tu, tanpa sebut kekurangan kecelaan pada dia, tak akan kenal. Tak akan kenal. Maka kita diharuskan menyebut kekurangan dengan niat untuk kenal. Dipanggil biniyati ta'rif, dengan niat untuk kenal, bukan niat untuk mengatur orang, bukan. Ingat baik. Kekurangan kecelaan yang ada dalam diri dia tu harus kita sebut. Biniyati ta'rif, dengan niat untuk kenal. Wa yahrumu itlaquhu ala jihatin naqsi. Wa yahrumu itlaquhu ala jihatin naqsi. Dan haram itlaq, pada itlaq ni disebut kekurangan tak ada niat apa-apa, haram, atas jihad mengurangkan. Ingat, sebut kekurangan pada seseorang bukan nak sebut, cuma terpaksa sebut dengan niat untuk dikenali. Kena niat gitu. Dia tak boleh sebut saja kekurangan. Kalau kata pok mak tadilah tempang, pok mak kacau,
Tersebut Pak Mak tempang, Pak Mak kecok tu niat kita untuk dong Pak Mak ramah. Di dua lah orang ramah ni. Pak Mak dengan Pak Lok. Dia kadang-kadang hak comelnya nak kenal ni yalah biasa kalau kampung-kampung saya nak kenal regu dengan bining. Pak Mak mana? Pak Mak Timur. Pak Mak mana? Pak Mak mana? Pak Mak Tijau. Mana apa ni? Dah Pak Mak ramah, dia regu dengan bining. Tu tak apa tu. Pak Mak Timur, Pak Mak Tijau ke? Tak kira lah. Tu bukan kekurangan tu. Tu lagi bagus. Dia bila ramah nama sama, dia akan nak kenal seorang-seorang tu. Dia akan letak dengan nama bining ataupun nama kampung. Tu cara dia. Kalau kata Pak Mak mana? Pak Mak Kemaman. Tu tak apa tu. Tak suruh kita cara. Oleh kerana Pak Mak se, Pak Loh se. Pak Mak se, Pak Loh se. Biasanya orang akan letak nama kampung. Pak Mak mana? Pak Mak Kedah. Ada gitu lah. Itu lagi baik. Tapi ada juga yang tak kenal dia. Kena Pak Mak Hitam. Pak Mak Galoh. Tak Galoh. Dia tinggi tau. Pak Mak Galoh. Pak Mak Renek. Pak Mak Botong. Pak Mak apa lagi? Pak Mak? Pak Mak Gau. Dia nyakit Gau. Ingat sekadar untuk dikenali. Niat untuk dikenali. Bukan untuk cerita kekurangan. Bukan. Itu jaga pula cerita tu. Sebab itulah nak letak nama biar hak lebih hak lain lah tu lebih aula macam tadilah. Letak nama regu dengan nama bining. Letak nama tak kenal regu dengan nama kampung. Tu lebih baik tu. Ni. Ataupun kadang-kadang dia regu dengan kerja. Pak Mak mana? Pak Mak Kerani. Dia regu gitu. Pak Mak apa? Pak Mak mana? Pak Mak Poreh. Poreh tau. Poreh tau kerja hutang tu kan. Bukan poreh. Poreh tau. Pak Mak Poreh. Pak Mak Asko. Gitu lah. Dia tak apa tu. Tak ada masalah tu. Dia regukan nak kenal orang tu dengan kerjaan lama dia. Poreh apa? Pecing lama dah. Dia kena gitu. Tapi hak uduhnya. Uduh tau. Dia boleh lembu. Pak Mak mana? Pak Mak lembu. Lembu pas sudah. Mana tu? Dia boleh lembu. Pak Mak mana? Pak Mak lembu. Dia jenis bawa beruk. Pak Mak mana? Pak Mak beruk. Mana tu? Dia suka yang dia suka gitu. Pak Mak lembu. Pak Mak beruk. Apa Pak Mak beruk? Dah dia kerja bawa beruk panjat pokok kelapa. Jadi Pak Mak beruk. Tak ada dah beruk dia. Lama dah beruk dia ni. Beruk kekoh dia dah. Dia buang dah beruk. Buat beruk kekoh dia. Tapi nama beruk tu Pak Mak beruk. Pak Mak beruk. Uduh tau. Pak Mak lembu. Pak Mak beruk. Kalau orang dah tahu dia pernah dia kerja bela lembu, orang faham dia tu bodoh. Dah kalau Pak Mak lembu ni maksudnya bodoh lah. Bukan maksud dia bodoh. Nak ceritanya dulu dia bela lembu. Itu. Tapi cuma kena amati. Kena cermat molek. Walaupun syarak ni tak sempit sangat. Tapi kena amati, kena cermat. Takut kita sebut kecelaan, kekurangan pada dia tu bukan niat nak kenal, niat nak puduh. Itu haram. Itu haram. Itu haram. Sebab tu kita kadang-kadang sebut kekurangan ni bukan orang lain kadang-kadang sebut kekurangan ni. Mak ayah sendiri.
anak dia ada kekurangan, kan disebut kekurangan. Ini sebut nama kuat tidur, malah disebut depan-depan orang kadang-kadang. Mak ayah sendiri kadang-kadang sebut kekurangan anak dia sendiri. Jadi orang lain pun sebut kan. Malah anak dia tu boleh sebut, mak ayah dia sebut depan orang. Malah, kuat tidur, kuat makan. Jangan buat itu. Kekurangan tu jangan kita duduk sebut. Jangan buat pasang gelar gitu, pasang jangan. Itu salah tu. Hak ni sekadar untuk dikenali. Kalau kenal dah dengan Pak Mak Hitam, mestilah. Pak Mak Hitam hak kecok tu lah. Kecok dosa. Sebab kenal dah dengan hitam. Ataupun Pak Mak, mana Pak Mak Hitam? Pak Mak Hitam mana ni? Ada 3 orang kapur ni Pak Mak Hitam. Pak Mak Hitam hak kecok tu lah. Sebab tak kenal lagi dengan sebut hitam tu, tak kenal lagi. Sebab Pak Mak Hitam ni ada 3 orang kapur tu Pak Mak Hitam. Pak Mak Hitam mana ni? Kecok tu lah. Mana pun tunjuk umur dia situ. Sebab dengan satu kekurangan tu tak kenal lagi. Kena tambah sekekurangan. Orang syarat membenarkan. Tapi walaupun agama tidak sempit, bukan makna wak luar sebebas-bebasnya, bukan. Tak sempit betul. Tapi bukan seluah-luahnya. Bukan seluah-luahnya. Sebab ini semua adalah mengumpat. Ini semua adalah mengumpat. Sebut kecok ke, tempang ke, semuanya mengumpat. Sebab perkataan tu, tuang dia marah. Sebut perkataan tu. Tapi nak kata warna lah. Sebut gitu belaka. Cuma sekadar untuk dikenali, syarak membenarkan. Ini yang kelima. Kemudian yang keempat. Baca terdahulu tu. Yang keempat. Menakuti orang Islam. Menakuti orang Islam dan kejahatan orang yang lain. Ni yang keempat ni lah yang paling panjang bicara. Cuma dalam kitab kita ni ringkas je lah. Tapi dalam biasa pembicaraan kitab, yang keempat ni lah yang paling panjang. Cuma dalam kitab kita ni contoh dengan orang tanya berkaitan dengan nak kahwin. Nak kahwin, dia tak kenal lah. Orang tu bukan orang duduk kampung. Dia pun pergi tanya dengan orang kampung asal. Ni tak kira ni, walaupun dah kitab ni contoh berkaitan dengan perempuan itu jahat kelakuannya, maka jangan kawan berkahwin dengan dia dan menyebut ia akan kejahatan itu. Ni sebelah lelaki. Sebelah perempuan pun sama juga. Sebelah perempuan pun sama juga. Sebelah perempuan sebagaimana Fatimah binti Qais itulah. Sebagaimana Fatimah binti Qais radhiyallahu anha tanya Nabi sallallahu alaihi wasallam berkaitan dengan 2 orang sahabat meminang Fatimah binti Qais ni. Abul Jahmi dengan Muawiyah. Dia tanya Nabi yang salam. Nabi pun ceritalah. Muawiyah ni orang tak ada duit. Abul Jahmi ni orang pukul bini. Masa itulah kita baca dah hadis terdahulunya. Muawiyah ni orang tak ada duit. Abul Jahmi ni orang jenis pukul bini. Siapa yang cerita tu? Nabi sallallahu alaihi wasallam yang cerita. Maka ijma' ulama, kita boleh cerita keburukan seseorang bila ditanya pandangan kerana dia nak berkahwin. Apa ndak Nabi yang cerita? Kalau kita lah, kita memang tak ada duit sungguh. Tapi boleh hija je lah tak duit pun. Kita pergi Pinang, ditanya orang kenal kita, orang kita jawab, dia tu duit tak ada. Dengar dituang dia tu, terasa hati lah, mentang-mentang lah kita tak ada duit. Kita tak ada duit, bukan kita jenis malah. Lepas tu kita carilah duit. Apalah nak cerita kita tak ada duit. Terasa juga tu. Nabi jawab, Muawiyah fasu'lukun la mala lahu. Muawiyah ni
orang fakir. Fasu'lukun ay fakirun, fakir. La mala lahu, tak ada harta. Siapa yang sebut tu? Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini bab berkaitan dengan untuk berkahwin. Tapi di umum yang keempat ni menakutkan ni. Samalah. Kamu duk kawan dengan dia tu cermat. Dia tu ramadah orang jadi mangsa dia. Dia berkawan dengan orang baik rapat. Dia pun wak ni. Nak berhutang gitu macam tu, nak berhutang. Ramadah. Lepas berhutang je, hilang seluruh dianya. Tak ada nak kawan ni. Jadi dia cerita kejahatan orang tu, kalau kawan tu tahu, dia pergi cerita pecah rahsia ni, marah ke tak? Marah lah. Memang dia baik tujuan nak berhutang. Itu syarak membenarkan. Itu syarak membenarkan. Mengumpat ke tak? Memang namanya mengumpat, jangan tukar nama. Mengumpat jangan tukar nama. Tapi mengumpat yang dibenarkan pada syarak. Anak kamu tu berkawan dengan budak tu. Budak tu tak boleh percaya tu. Budak tu jadi main barang tu. Anak awak duduk baik dengan budak tu, jangan. Budak tu main barang. Mengumpat ke tak? Mengumpat. Bisyarat membenarkan sebab nak menakutkan orang Islam dari kejahatan orang lain. Sebab budak tu jahat main barang. Anak kamu duduk baik dengan budak tu bahaya. Apa-apa? Mengumpat yang dibenarkan pada syarak. Jangan duk kiralah dengan dia tu. Jangan duk beli-beli barang lah dengan dia. Barang-barang dia tu tak molek semua. Macam-macam barang-barang dia ni. Mana apa tu? Kita nak memperingatkan. Nak memelihara orang lain. Sebab kita kenal dah dia tu. Dia jual barang-barang apa semua. Barang yang kadang-kadang tak molek barang dia jual tu. Barang lama pun dia jual. Barang bertarikh pun dia jual. Ramai dah orang kena dengan dia. Mengumpat ke tak? Memang mengumpat. Tapi syarak membenarkan. Syarak membenarkan. Kalau saya sebut kuliah terdahulunya, saya nak baca dalam kitab Sairus Salikin. Sairus Salikin juzuk yang ketiga. Dia ada 4 juzuk. Juzuk yang ketiga, muka surat 87. Surat 87. Didatangkan hak 6 tempat ni jugalah ni. Yang syarak membenarkan mengumpat. 6 tempat. Surat 87, juzuk yang ketiga. Keempat, tahzirul muslimin minasyarri. Artinya harus mengkhabarkan, menceritakan kejahatan orang kerana menakuti, memperingatkan akan orang muslim daripada kejahatan orang itu. Mana ni? Apabila engkau lihat akan seseorang yang baharu menuntut ilmu itu. Dia baru nak belajar ni. Baru nak minat dengan kitab baru nak belajar. Apabila engkau lihat akan seseorang yang baharu menuntut ilmu. Kita ni mana? Baharu ke lama? Baharu. Baharu menuntut ilmu. Baru nak ngaji kalau kita cakap kau. Baru nak ngaji. Orang baru nak ngaji ni dia tak tahu nak cari mana ni. Orang baru nak ngaji. Sama lah dok. Kita masa baru-baru nak ngaji, masa nak belajar tu, situ gi, sini gi, situ gi, sini gi, jumpa macam-macam orang lah mengajar. Apabila engkau lihat akan seseorang yang baharu menuntut ilmu itu, padahal ia seseorang yang baharu menuntut ilmu, pergi kepada orang, padahal ia berulang pergi pada orang yang bid'ah, yakni orang yang tiada baik i'tikadnya atau orang yang tiada baik agamanya. Dia pergi mengaji dengan puak akidah salah.
Orang yang tiada baik i'tikadnya. Kenapa? I'tikad dia tak betul lah. Itu i'tikad terpesong tu. Salah pegangan puak tu. Ada ni. Maka harus engkau, syarat membenarkan, maka harus engkau khabarkan kepadanya, kepada seseorang yang baru menuntut ilmu, akan kejahatan orang itu, supaya jangan ia mengaji kepadanya. Supaya jangan ia mengaji kepadanya. Kita mengaji ni baca Quran. Dah ni bukan mengaji baca Quran ni. Mengaji ni belajarlah. Supaya jangan ia orang yang baru menuntut ilmu mengaji, ini belajar kepadanya, kepada orang yang bid'ah, orang yang tiada baik i'tikadnya, orang yang tiada baik agamanya. Waktu kena beritahu. Pegangan dia salah. Dia cerita kadang-kadang ada macam, dia macam ada sembunyi-sembunyilah, berpura-pura. Dia cerita molek, mula asalnya dia pun selik dengan pegangan salah dia. Jangan sekarang ni kadang-kadang orang yang terang-terang bawa pegangan salah ni mudah orang sedar, mudah orang tentang. Ada orang dia pelahang je. Dia masuk dalam masyarakat cerita bab molek-molek dulu. Kemudian orang kata sikit, ni bid'ah ni, jangan buat ni. Bid'ah ni, dia selik selik pahamang dia. Ada ni. Dia banyak berpura-pura. Ada orang seumpama ni, lembut je, tak nampak je. Tak nampak. Dia cerita hukum-hukum fiqh gitu je. Cerita bab hukum-hukum semayang. Kena cermat. Bila-bila betul-betul baik dengan dia, molek rapat dengan dia, dia selik akidah salah dia tu. Secara halus-halus. Secara halus. Banyak taqiyah orang panggil. Pada taqiyah, kepura-puraan tu banyak. Dia banyak taqiyah. Lembut je dia masuk perlahan-lahan. Dalam masjid panggil. Hak terang-terang tu orang tak panggil dah. Hak terang-terang tu terkadang pejabat agama pun tidak akan benarkan. Hak terang-terang, hak i'tikad salah ni, pejabat agama pun kadang-kadang tak benarkan. Hak jenis halus-halus ni, hak jenis lembut-lembut ni, perlahan je. Dia masuk jauh orang panggil. Taqiyah, dia pura-pura. Ada orang seumpama begitu. Jenis berpura-pura. Tapi orang yang sangat peramah. Orang sangat peramah. Mana orang suka sebab dia ramah, lembut, tidak kasar pembicaraan. Dibicara hukum pun secara hikmah, tidak tergesa-gesa. Jadi orang sukalah. Orang suka secara secara lembut seumpama tu. Okey je dia baca-baca hadis Nabi, dia cerita kelebihan-kelebihan satu-satu amalan. Tapi dari cerita tu dia berselik. Hak ni jangan baca ni bid'ah ni. Ni bid'ah ni. Jangan baca Fatihah lepas sembahyang. Jangan baca Fatihah lepas sembahyang. Kan masyarakat kita kan, lepas habis baca Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam fa hayyina rabbana bisalam wa adkhilnal jannata daras salam. Lepas tu nak baca ayat kursi kan, baca Fatihah dulu, baca wa ilahukum, baru baca Allahu la ilaha illallah wal hayyul qayyum. Baca Fatihah dulu, baca wa ilahukum dulu, baru baca ayat kursi. Sekarang ni tak ni, Fatihah dak baca dah, wa ilahukum dak baca dah, baca Allahu la ilaha illallah wal hayyul qayyum. Baca ayat kursi lalu dah. Dah Fatihah mana? Wa ilahukum mana? Ni ada orang macam hal-hal ni bid'ah, jangan duk baca. Kan macam mana kita duk baca wirid semayang? Sama je kita kan. Istighfar, Allah ni la ilaha illallah la syarikalah, Allahumma antas salam, Fatihah, wa ilahukum, baul ayat kursi, Allahu la ilaha illallah wal qayyum. Tapi kenapa tinggal Fatihah? Kenapa tinggal wa ilahukum? Ni dia nak masuk bid'ah. Tu. Tapi masuk secara halus-halus.
Kadang-kadang halu, rosak kadang-kadang masyarakat. Dia maksud cara halu. Hak comel-comel dah masyarakat atur sos semayang. Kanak-kanak di belakang. Sekarang dia dah capu aduk belaka dah. Ni ada yang bawa tapi buat cara halu. Badan ni. Tapi yang paling dia takuti bak pegangan. Takuti bak pegangan. Faham tak ni? Hak tu paling dia takuti. Wah ni dia kata bid'ah, bak kecil je. Tapi halus dia main. Bak pegangan paling ditakuti. Dia jangan main situ tu. Pegangan dia salah. Orang ni baru menuntut ilmu. Bila sebut kata salah, dia tak ada nak terima. Salah kat mana? Saya dengar dia ngajar bab akidah, tak ada salah pun. Kamu ni seseorang yang baru belajar. Kita ni sebut seseorang yang baru menuntut ilmu. Orang beri peringatan kepada kamu, dia tu akidah salah. Saya dengar tak ada jumpa salah pun. Kamu ni seseorang yang baru menuntut ilmu, betul ke salah? Kamu tak boleh nak nilai. Mana orang tahu, wajib kena beritahu ke dia tu. Tapi orang ni payah nak terima. Sebab dia kata, okey je dia, comel je dia. Salah kok mana? Faham tak ni? Kena beritahu supaya jangan ia mengaji kepadanya. Tapi kena jaga. Jangan sesekali kerana hasad. Kenapa nasihat seumpama tu dihasad sebenarnya deki? Sebab ramai orang belajar dengan orang tu. Jangan kerana hasad. Kenapa? Kerana dia bawa pegangan yang bid'ah. Disebut sini diharuskan, bukan bagi orang yang mengetahui, wajib diperingatkan. Wajib diperingatkan. Dengan kosak untuk nasihat. Kalau tak pergi belajar dengan orang yang berpegang dengan pegangan yang salah. Baik. Tapi payah sikitlah ni. Payah. Orang yang baru belajar ni kadang-kadang dia ingat ke dia pandai. Dia nilai aku akal dia lah. Sedap dengar. Bagus dicerita tadi lah. Lembut dicerita. Tak ada kata-kata kat orang. Dia cuma bawa perlahan dengan cara comel je. Bahaya dia bawa akidah salah. Dia sekarang ni cerita bab semayang je barunya. Cerita bab taubah. Cerita bab bersyukur. Cerita bab ikhlas. Dia main kot tu dulu. Main kot cerita asas-asas. Tapi ingat baik kata. Pengajaran dia kalau cerita bab pegangan. Ada ni. Ada ni. Jadi susah juga. Bab dia cerita bab semayang, okey je. Dia cerita bab taubah, bab syukur, okey je. Tapi dia masa yang sama dia akan cerita bab pegangan tu. Ada ni. Tapi orang jenis hak tak tergesa-gesa. Kalau hak tergesa-gesa cepat orang menyedari. Tapi hak kata orang ni, orang yang bid'ah, etikot tiada baik ni sebab dengar cakap lidah. Mana dengar cakap lidah? Dia cerita kalau bab pegangan, bukan pegangan ahli sunnah wal jamaah, pegangan yang terpesong. Kena beritahu lah. Tapi faham-faham macam tadi lah. Orang yang baru menuntut ilmu ni, dia berasa dia pandai. Dinilai aku akal dia, tengok pula cara penyampaian, cerita bagus, lembut. Tapi kena beritahu je lah. Jangan duk belajar hakikat dengan dia tu. Tak salah hakikat dia bawa tu salah. Dia tak berguru pun. Dia tak belajar pun. Dia baca sendiri je. Dia bawa hakikat tu salah. Salah. Dia baca kitab hikam. Dia guru siapa baca kitab hikam? Kitab hikam Jawi Syarahan Taqku Pulau Mani. Jawi Taqku Pulau Mani ni belajar dengan siapa? Kena tahu molek. Dibawa tu bukan betul dengan hakikat yang sebenar tu. Kena beritahu lah. Atau supaya jangan ia orang yang baru belajar bersahabat dengan dia, dengan orang yang bid'ah, orang yang tidak baik i'tikad.
supaya jangan ia mengaji kepadanya, jangan mengaji, atau supaya jangan ia bersahabat dengan dia. Jangan bersahabat, bukan mengaji, sahabat pun jangan, etikad dia salah. Kerana bersahabat dengan orang yang demikian itu, orang yang bid'ah, orang yang tidak baik etikad ni, membawa kepada kebinasaan akan agama. Ada ni. Supaya jangan ia mengaji kepadanya, atau supaya jangan ia bersahabat, berkawan dengan dia, dengan orang yang bid'ah, orang yang tidak baik i'tikad, orang yang tidak baik agama. Kerana bersahabat dengan orang demikian itu, orang yang bid'ah, orang yang tidak baik i'tikad, membawa kepada kebinasaan akan agama. Membawa, tak nampak lagi binasaan agama ni, tak cerita lagi orang pegang salah dia, tapi membawa akhirnya. Dan demikian lagi, ni dah kita Sirus Salikin. Dan demikian lagi, jika engkau lihat akan seseorang yang berulang-ulang pergi. Dan demikian lagi, jika engkau lihat akan seseorang berulang-ulang pergi, berulang-ulang pergi datang mengaji kepada orang yang fasik atau ulama yang jahat, maka harus engkau khabarkan kepadanya akan kejahatan orang yang fasik dan kejahatan ulama yang jahat, supaya menjauhi orang itu daripada berguru kepada orang yang demikian itu. Tapi engkau kosakkan begitu kerana Allah, dan jangan engkau kosakkan kerana dengki akan dia. Pada ni. Kemudian dalam ni banyak lagi dicerita hak contoh-contoh yang lain, termasuk contoh hak nak berkahwin itulah. Itu dah kita Sirus Salikin. Yang kita Sirus Salikin. Dalam kitab dalam kitab Al-Azkar, jadi bicara hak berkaitan dengan Azkar ke, ataupun dalam kitab Sirajut Talibin, gitulah. Dalam kitab Azkar ataupun dalam kitab Sirajut Talibin, berkaitan dengan untuk melantik pemerintah. Untuk melantik pemerintah. Pemerintah ni bukan hanya hak negara saja. Kita mesyuarat nak lantik seseorang jadi kepala di tempat kita, di masjid kita, di surau kita contohnya. Tu kena beritahu. Kalau orang tu orang yang tak layak, orang tu orang tidak dipercayai, dia tak boleh nak harap, kena cerita tu. Mana untuk penguasaan, memerintah lah. Kita nak lantik seseorang jadi bendahari contohnya. Dia tak boleh dengan duit, dia tak boleh. Orang lain boleh. Jangan jadi bendahari lah dia kalau di masjid. Jadi bahagian jaga kebersihan boleh. Jaga bahagian keselamatan boleh. Bahagian bendahari janganlah. Kena cerita. Ada ni. Ni kalau kata untuk pegang kuasa di masjid, pegang macam gini nak latih tu kan. Nak pegang kuasa di kampung ke negeri ke negara ke, kena cerita. Sebab contoh kitab kita ni hanya untuk pasangkan dua pasangan. Kalau tak kena pilih, kesian ke dia. Kalau kena pilih, dia terpilih perempuan yang jahat, Allah punah untuk lelaki tu baik. Kalau terpilih lelaki yang jahat, punah budak perempuan tu perempuan yang baik. Pada ni untuk supaya tak salah pilih, salah pilih isteri, salah pilih suami, syarat membenarkan cerita kejahatan. Sama telah kita nak pilih orang yang memerintah, itu sama telah lah. Sebab dia lagi luas, dia punya kerosakan lagi besar, kerosakan yang lebih meluas, kerosakan negara, agama, bangsa. Waktu lagi kena cerita. Mengumpat, memang mengumpat. Mengumpat dibenarkan pada syarak
Dan bagi orang yang mengetahui, wajib dia kena cerita. Wajib kena cerita. Orang ni fahaman dia begini, kena cerita. Tapi cerita benda sebenar. Cerita benda sebenar. Jangan kita fitnah. Cerita benda sebenar. Sebenarnya begini, kena cerita. Mengumpat, memang mengumpat. Mengumpat memang mengumpat. Tapi mengumpat yang dibenarkan pada syarak. Itu bab nak latih pemerintah. Setakat untuk dua orang yang nak berkahwin pun, kalau rosak pasangan dia je lah. Tak, syarat membenarkan supaya terpelihara orang Islam daripada kejahatan dia. Tu, ada ni. Sama telah pula untuk negara yang lebih besar keburukan kejahatan, yang lebih panjang, yang lebih lama, yang sukar untuk dipulihkan kemudian. Sama telah lah. Tadi pula contoh kita salikin ni, orang yang baru menuntut ilmu. Jangan duk ngaji situ. Dia baca sendiri je. Dia tak ada guru pun. Dia pandai cerita. Punuh belajar situ. Salah akidah. Tapi gitulah. Ini biasa je. Kalau orang yang memperingat orang agama juga, deki dia kata. Hati je. Biasa dengar. Salah dia mengajar. Tunggu saya pernah kena. Dia mengaji 30 tahun Mekah, India. Dia pernah cerita satu tempat tu pengajaran dia salah. Apa orang kata? Dia deki sebab anak murid tak ramai. Anak murid ramai. Dia akan kata gitulah. Dia akan kata deki sebab anak murid tak ramai. Hak salah dia katakan salah tu anak murid ramai. Deki lah dia kata. Wah, dia cerita sebab salah betul-betul. Salah tu dia kena beritahu. Ada ni. Orang yang baru menuntut ilmu ni kadang-kadang gitulah. Dia payah nak terima. Orang nak cerita payah nak terima. Ni orang baru. Orang lama tu mungkin dia ada asah. Dia boleh nilai dah. Tapi kalau baru, orang hak lama pun kadang-kadang tak boleh nak nilai. Sementara orang hak baru. Itu hak yang keempat. Memang panjang sedikit pembicaraan yang keempat. Yang keenam. Ada enam tempat yang syarak mengharuskan, membenarkan mengumpat. Bahawa ada ia seseorang menzahirkan akan kejahatannya. Dia menzahirkan. Tanda ni, dia menzahirkan akan kejahatannya. Maka harus disebutkan kejahatan yang dizahirkannya itu. Dia ni orang yang menzahirkan kejahatan. Dia menzahirkan dia itu pemabuk. Dia menzahirkan dianya orang yang dengan pakaian yang dedah aurah. Umpama artis itulah. Dia menzahirkan kejahatan dia. Maknanya lelaki perempuan tu dia berpegang-pegangan, berlakon tu benda-benda itu ajnabi, haram. Dia menzahirkan kejahatan. Boleh sebut kejahatan yang dizahirkan itu. Boleh sebut. Pada ni. Dia dedah aurah. Dia kalau kita lihat pergaulan dia tak betul. Mana budak perempuan ni tak kira bawa. Dia menzahirkan kejahatan. Maka boleh sebut kejahatan dia tu. Boleh sebut kejahatan dia. Tapi jangan sebut keaiban yang lain. Macam contoh kita kata. Macam kata hak artis tu. Dia Allah pakaian dia tak senonoh. Hak tak senonoh itu boleh sebut. Tapi jangan ditambah pula. Tuang gemuk, tuang uduh, tuang hidung kepek. Hak tu tak berdosa tu. Cuba ni. Kegemuk tu berdosa. Hidung kepek tu berdosa. Kalau comel dah apa? Tuang uduh. Tu ngupak. Tu kena minta maaf. Tu kena minta maaf. Pada ni. Hanya boleh cerita kejahatan yang dizahirkannya. Maka harus disebutkan, diceritakan
kejahatan yang dizahirkannya itu. Hak kejahatan dia tu ya. Hak kejahatan dia tu. Jangan disebutkan kekurangan yang lain. Contoh tadilah. Hidung kepek ke, hitam ke, muka hudur ke. Jangan disebut tu. Hak tu bukan benda berdosa. Jangan kadang-kadang hak jenis tak ada akhlak. Hak jenis tak ada hukum ni. Memanglah. Dia tu orang yang banyak buat menzahirkan kejahatan. Dia itik gembo lah dia kata. Dia nak sebut kekurangan yang tu dia haramkan. Ada pesan gitu. Memanglah yang dia dituju tu orang yang banyak melakukan kejahatan, yang orang yang menzahirkan kejahatan. Orang yang menzahirkan kejahatan. Dia kata tambahlah itik gembo. Sebab kawan tu gemuk. Dia nak tu tidak dibenarkan. Tu tidak dibenarkan. Ada ni. Hanya boleh sebut kejahatan yang dizahirkan sahaja. Mana kalau kita contoh mudah tadilah artis lah kalau kita kata kau. Dia menzahirkan kejahatan. Dia tak malu-malu pun. Dia tak malu pun. Berat laginya, lepas balik Mekah. Lepas balik Mekah, bukan hanya dia mengulangi pekerjaan maksiat, dia berbangga-bangga pula. Dia berbangga-bangga pula dengan kemaksiatan dia tu. Dengan dedah aurah dianya. Dulu pernah dalam TV, dia boleh panggil 3 artis yang hajah. 3 artis yang hajah, dia panggil ceramah ni beri ceramah bukan ceramah ke apa? Dalam TV tu kan dia ada moderator seorang. Itu 3 orang ni artis yang pada doga belakang ni. 3. Macam-macam kupah ha? Allah tilik hati bukan tilik zahir. Macam-macam. Kata penuh. Bukan dia mari tu cerita karier artis dia, bukan. Dia cerita sebab dia ni balik Mekah. Kes balik Mekah lah ni. Panggil kerana balik Mekah. Hak ni pula Allah jadikan saya suara sedap. Saya tidak boleh mensia-siakan hak kelebihan yang Allah beri pada saya. Saya menyanyi di kelab malam kerana nak menghiburkan hati orang yang tengah sedih, dia kata. Itu pun kebaikan. Itu kerjaya saya. Takkan saya nak menyanyi di kelab saya pakai tudung, dia kata. Kata pun orang noh. Jadi orang yang menzahirkan kejahatan dia, kefasikan dia. Tu boleh cerita. Mana ni? Boleh kata orang-orang seumpama ni yang menzahirkan hak kejahatan tersembunyi, tu kita dilarang cerita. Tapi ingat baik, kejahatan yang tersembunyi yang tidak bawa kerosakan pada orang lain. Kalau kejahatan dia tersembunyi, hak macam sebut tadi tu, dia bila berkawan, dia main, dia akan berhutang lah. Itu kejahatan sembunyi. Tu kerana memudaratkan orang lain. Tu masuk yang keempat. Macam contoh juga, dia orang yang bid'ah, orang yang tidak baik i'tikad, tersembunyi. Dia jarang-jarang timbul tu. Dia main kod lain dulu, orang baik dengan dia, baru dia diselit akidah yang salah dia tu. Tu tersembunyi juga. Tu lain. Tu dia akan membinasakan orang lain. Dan sekarang ni macam sebut dalam kitab Sayyid Salikin tu kan, dia mengajar hak lain comel je, bagus je, cerita bab ikhlas, cerita bab redha, cerita bab tawakkul, comel je. Akidah dia salah. Tapi itu kejahatan sembunyi, apa kita nak cerita? Tu lain. Sebab tu dia boleh membinasakan orang lain. Kalau kejahatan tersembunyi, keburukan tersembunyi yang tidak membabitkan orang lain, tu tak boleh cerita. Tu tak boleh cerita. Melainkan dia menzahirkan kejahatan. Dia orang menzahirkan kejahatan ni, orang yang menjatuhkan maruah dia sendiri. Orang yang menjatuhkan maruah dia sendiri. Mengumpat ni menjatuhkan maruah orang. Dia tak ada maruah dah. Dengan dia menzahirkan kejahatan tu sendiri, dia sudah menjatuhkan maruah dia. Kita cerita keburukan menjatuhkan maruah, dia tak ada maruah dah.
Harga diri dia tak ada dah. Sebab dia menzahirkan kejahatan. Bukan kalau bagi orang yang berani lah. Dia boleh kata ikut depan-depan. Di kampung-kampung kan ada orang bekeng kan. Ada kampung orang bekeng ni. Kalau budak anak dara gendong dengan orang lelaki lain, jumpa dengan dia tahan situ dia marah situ depan orang ramai. Aku tengok lagi muda orang gendong siapmu. Allah malunya budak dua orang. Tak apa. Allah kasarnya kadang-kadang ada hak jenis kena kasar. Sebab orang gini ni dia menzahirkan kejahatan. Dia bergendong dengan jatang tu depan orang ramai. Kalau jenis jangan awak kerja gitu kubur masing-masing. Pocik cara puas saya. Pocik cara anak pocik sudahlah. Kalau cakap baik dengan orang gini. Sebab orang yang menzahirkan kejahatan ni dia tak ada maruah, dia tak ada harga diri. Kalau tegur cara molek-molek, dia akan bidah semula. Pocik cara anak pocik sudahlah. Mak ayah saya pun tak kata apa Yang pocik nak sibuk apa? Saya ni bukan nak pocik pun. Ada malu nak jadi orang nasihat. Orang gini ni mari hok bekeng. Aku tengok lagi mukamu. Allah, murah je mu ni. Harga berapa mu ni? Allah malunya budak tu. Biar. Ada ketika kena keras. Sebab ada orang ni tak boleh lembut kat sedak dia lah. Ada. Dia ada orang kampung gitu. Takut budak-budak. Takut dulu kok gendong dengan budak lelaki. Senang-senang je. Lepas orang tu ada kampung tu. Tak berani. Sebab apa? Ni. Bahawa orang kampung kan tahulah. Suami isteri ke. Orang kampung tahulah. Budak ni tak kahwin lagi. Jumpa dengan dia siap. Depan-depan orang dia beri. Akhirnya orang pun terhenti buat maksiat. Sebab dia menzahirkan. Dia tak ada malu-malu pun. Ada orang ni dia sembunyi-sembunyi. Dia jauh daripada orang lain. Dia naik dulu kereta separuh jalan, naik dengan motor orang lelaki tu, dia sembunyi. Dah ada orang yang bagus. Sebab apa? Sebab dia ambil depan rumah mak ayah dia. Mak ayah perempuan pun kata bagus awang. Sebab awang tak ambil jauh-jauh. Awang gentleman orang panggil. Ambil depan rumah pocik. Cuma jangan boleh lewat sudahlah. Mak ayah ni mak ayah yang dia berpikiran terbuka. Ada pesen tu. Dia budak tak baik, dia ambil ujung-ujung kampung. Awang bagus, ambil depan rumah. Cuma jangan boleh lewat. Gendong lah anak dara dia dengan lelaki. Ada pesen gitu. Jadi orang kampung lain tengok perangai seumpama tu, orang panggil apa? Orang akan bulu mata lah. Bulu mata tengok perangai seumpama tu. Tapi nak kata macam mana? Tapi kalau ada orang hok jenis bekeng, pakai orang ni. Jumpa je. Jangan jumpa dengan pocik tu. Kalau mau jumpa dengan pocik tu, habis amang. Jangan kita kata Allah siangnya dia marah depan-depan. Tak, sebab dia menzahirkan. Bukan setakat menzahirkan, terkadang dia rasa bangga pula. Dia rasa bangga pula dengan kejahatan dia. Dia rasa bangga dengan kejahatan dia. Ni orang tak ada maruah. Hak ni boleh cerita kejahatan dia dan boleh seperti kalau kita kata memalukan, tak apa, boleh. Boleh orang yang seumpama ni. Sebab dia menzahirkan kejahatan. Orang menzahirkan kejahatan, kita boleh cerita kejahatan dia. Boleh cerita kejahatan. Lah, hak macam hak pelik-pelik tu lah. Hak peguam, hak pelik-pelik tu. Kan ada kan? Rambut, dah lah, rambut peseng gitu. Hak jenis-jenis hak peseng gitu tu. Kita boleh sebut lah. Manusia-manusia yang seumpama ni. Boleh sebut kejahatan dia. Depan dia boleh, belakang dia boleh. Sebab apa? Dia menzahirkan kejahatan. Dia menzahirkan. Tak suka dia kepada hukum-hukum agama. Dia menzahirkan. Tak suka hukum agama. Tapi jangan.
Orang huduh tua kulit khipuk dah. Tu jangan. Tu jangan. Ya sungguh kadang-kadang tua dah, khipuk dah kulit. Tu yang sebut, tu jangan sebut. Tu bukan maksiat. Dah main nak marah dah. Habis dah lah. Kulit, uduh, muka tua, macam-macam. Tu dah. Ketua berdosa. Benda tak salah. Hanya diharuskan sebut kejahatan yang dizahirkan dia. Jangan sebut perkara yang lain. Ini 6 tempat yang diharuskan mengumpat. Yang panjang adalah yang keempat. Tidak habis lagi ni. Cerita bab peringatan berkaitan mengumpat. Dan ketahui olehmu bahawasanya obat penawar yang menegah dan mengumpat itu bahawa engkau berfikir pada janji seksa yang datang daripada Nabi SAW seperti dipindahkan kebajikan, pahala kebajikan orang yang mengumpat kepada suratan orang yang diumpat. Maka tilih olehmu akan sedikit kebajikan engkau dan banyak umpat engkau. Macam mana nak berhenti mengumpat ni? Payah nak berhenti mengumpat ni. Belajar molek-molek dah, perangai mengumpat tak berhenti-berhenti. Jemaah ni waktu comel dah, mengumpat tak berhenti-berhenti. Apa obat dia? Penawar untuk menegah daripada mengumpat ni. Untuk pelihara dan mengumpat ni. Kena ingat janji yang seksaan yang Nabi cerita. Di antaranya, pahala kita akan dipindahkan kepada catatan orang yang diumpat. Pahala kita banyak ke? Muflihlah kitanya, diseksa, dihumbang ke dalam neraka. Ada ni. Nak kena jaga pula. Diri kita nak kena jaga. Dan kita kena beri didikan ni kepada anak-anak kita. Janganlah pulaknya kita yang tunjuk contoh. Mak ngayah buat kereta. Tengok orang tu. Orang tu. Mak ayah duk cerita ni. Kekurangan orang. Anak pun dengar. Ayah mak yang tunjuk contoh tauladan buruk. Dah. Kalau ayah mak pula. Mari kawan-kawan dia. Allah sedap mengumpat. Anak dengar je ayah mengumpat. Anak dengar je mak mengumpat. Jauh. Apa kat orang tu nak cakap ni? Orang tu cakap apa? Cakap orang. Anak pun dengar. Macam mana kita nak didik? Kalau kita ibu bapa yang tunjuk contoh buruk, contoh jahat pada anak-anak. Kita tengah berjalan, anak kita kata, tu orang tu gemuk ayah. Jangan kata gitu. Kan? Kita berjalan kan. Ada jumpa macam-macam orang ni. Ada orang gemuk, ada orang gitu, ada orang gini. Anak kita pun kata, kita pun ajar lalu dah. Dosa ke tu? Jangan. Jangan duduk cakap benda gitu. Mana kita yang didik. Jangan kita orang mulanya. Tengok puan, tengok tu, gemuk ke tu gemuk. Allah, ayah mak yang tu kau punarana lah anak cucu. Mana kena pelihara molek. Bab mengumpat ni dosa dengan anak Adam akan dibayar dengan pahala pada hari akhirat. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma iftah alaina futuhal arifin. Allahumma allimna ilma akdamin wa fahimna famas sabiqin warzuqna ruqat talibin. Allahumma zidna ilman wa alhiqna bis salihin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.